Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah dia doa yang dipanjatkan kehadat ilahi. Semoga kita sama-sama tabah dan juga redha dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 yang membahana negara. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan juga menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Sudah semestinya anda menonton kami di saluran TV1 dan juga saluran berita My Freeview 123. Yang penting pada malam ini adalah untuk kita menilai dan juga melihat bagaimana seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawasanya kita telah pun masuk ke fasa pelan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang akan bermula esok sehingga tarikh 31 Ogos 2020, bermula daripada Perintah Kawalan Pergerakan sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi ini membawa kepada satu konotasi bahawasanya kita sudah pun berjaya untuk melandaikan graf jangkitan bagi COVID-19 dan juga masuk ke fasa pemulihan seperti mana diumumkan oleh pihak kerajaan dan juga MKN, iaitu kita ada 6 fasa kesemuanya. Yang lebih penting adalah untuk kita menilai pemulihan pasca ekonomi selepas COVID-19 ini adalah kalau kita menilai bagaimana jangkaan oleh Kementerian Keuangan sendiri, KDNK negara yang akan berkembang sehingga 9% menjelang tahun 2021. Tetapi di peringkat akar umbinya kita ingin menilai bagaimana pembukaan semula sektor ekonomi akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih meluas dan juga untuk memastikan agar sektor ekonomi di setiap bidang dan juga elemen ekonomi itu tidak tertinggal ataupun tidak terjejas disebabkan COVID-19. Yang lebih penting adalah kita juga akan membawa satu lagi gambaran tentang bagaimana penjana ataupun pelanjana semula ekonomi negara akan dapat ditamsilkan juga digerakkan secara keseluruhan dan juga secara kolektif. Kita akan melihat bagaimanakah pelanjana semula ekonomi negara ini digerakkan dan juga diberikan penumpuannya. Selepas ini, seketika nanti kita terus saja dengan perbincangan kita. Kerajaan akan menerbitkan sukuk prihatin bernilai 500 juta ringgit bagi memenuhi permintaan tersebut yang akan dilaksanakan pada suku ketiga tahun ini. Dengan bertemakan daripada rakyat kepada rakyat, dana yang terkumpul ini akan disalurkan untuk membantu pembiayaan perniagaan perusahaan mikro, terutamanya usahawan wanita, penambahbaikan liputan internet jalur lebar di sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar, dan geran pendidikan penyakit berjangkit.
Program ini terbuka pada orang ramai dan juga syarikat. Baik, itu dia tadi pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana yang digerakkan seiring dengan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Pada malam ini kita akan memberikan seluruhan yang mendalam terhadap bagaimana pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dan semestinya saya amat bersahati sekali lagi bersama dengan saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Datuk Seri, sebenarnya satu perkabaran gembira juga buat seluruh rakyat Malaysia kerana bermula esok Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan juga akan turut dilaksanakan. Maka banyak sektor ekonomi sudah mula digerakkan dan juga rentas tinggi juga sudah dibolehkan bersama juga dengan beberapa sektor ekonomi yang sudah pun digerakkan. Tetapi secara asasnya Datuk Seri, kita menilai bagaimana pentadbiran kerajaan terkini dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam usaha untuk kita menggerakkan segala jentera kerajaan dalam kita menangani pandemik COVID-19. Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Ismail. Sekali lagi saya tampil di studio RTM dekat Sepuri. Dan alhamdulillah saya doakan semua rakyat Malaysia sihat walafiat. Memang 10 hari bulan Jun ini tarikh yang sebahagian besar rakyat Malaysia menunggu. Dan kalau kita baca dan dengar berita-berita tentang kegairahan ya beberapa pihak untuk umpamanya melanconglah dalam negara lah, luar tak boleh ya. Tempahan walaupun pada mulanya ada fake news lah di Langkawi ini. Tapi sebenarnya sama ada Asia ataupun MAS atau hotel-hotel, realitinya ada peningkatan ketara dalam tempahan. Saya nak mulakan cerita sikit sebanyaklah dengan keadaan semasa ni. Kerajaan baru ni 1 hari lah usianya ya. Alhamdulillah. Jadi selamat menyambut 1 hari. Biasa 1 hari ni satu jangka masa yang di beberapa buah negara. Kalau pentadbiran baru, satu jangka masa yang nanti-nantikan. 1 hari itu diceritakan tentang kejayaan ya. Dan alhamdulillah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah memimpin negara kita ini dengan cemerlangnya. Kita tak dengar ya. Sikit sangat kedengaran kritikan terhadap cara Tan Sri mengendalikan isu COVID ni dari segi kesihatan ataupun dari segi ekonomi. Jadi prioriti pertama ialah nyawa ya. Itu sebabnya Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia diberi tugas yang amat berat untuk memantau dan berkongsi rakyat Malaysia setiap hari ya keadaan COVID di Malaysia. Jadi itu merupakan keutamaan pertama ya. Yang kedua lepas itu ialah pekerjaan. Yang itu untuk mempertahankan pekerjaan, memastikan bahawa ekonomi kita ni, kita tahu pada peringkat awalnya terkesan dengan teruk, tetapi apabila dilaksanakan beberapa package lah yang terkini, penjana yang saya Ismail sebut tadi, sebahagian daripada package itu ialah umpamanya untuk menyambung lagi 3 bulan ya, subsidi upah ataupun wage subsidi. Jadi ini semua dapat dilakukan kerana Tan Sri Perdana Menteri kita tak banyak cakap politik. Kalau kata kosong politik tak betul lah, ada juga. Tapi lebih 90% kerja-kerja adalah hal-hal berkaitan dengan kesihatan dan ekonomi. Yang keduanya banyak libat urus diadakan melalui Majlis Ekonomi, melalui Kementerian Kewangan ya. Jadi banyak kumpulan ditumui pelabur-pelabur dalam negara, PKS, pelabur luar negara juga, NGO ya, tak pernah lagi dalam masa yang singkat ratusan. Kalau saya di Majlis Tindakan Ekonomi lebih 200 lebih ya, dia 100 lebih lah, dekat hampir 200 libat urus diadakan. Kementerian Kewangan pun ratusan juga diadakan. Ramai berjumpa Tan Sri selaku Perdana Menteri. Jadi seterusnya kita ada fokus ya, maknanya tumpu kerja-kerja kita ni dan cepat pantas bertindak. Maknanya kerajaan ni 1 hari bulan Mac, 10 hari bulan diumumkan kabinet, 11 hari bulan ialah mesyuarat kabinet yang pertama ya. Lepas itu 27 hari bulan Mac package prihatin, lepas itu ditambah baik lagi 6 April dan hari Jumaat lalu iaitu 5 hari bulan Jun ya. Ketigalah yang dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebelum itu Mantan Perdana Menteri 27 Februari. Jadi 4 package. Jadi inilah rahsia kejayaan. 1 hari
iaitu fokus kepada kerja-kerja untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia, untuk mempertahankan pekerjaan. Ini merupakan dua prioriti tertinggi. Sikit sangat hal-hal politik dibicarakan dan penglibatan atau dibuat urus pelbagai pihak, pegawai kerajaan, ya, di Kementerian Kewangan, di Unit Perancangan Ekonomi, di Jabatan Perdana Menteri, dan banyak lagi kementerian-kementerian. Hampir keseluruhan kementerian dilibatkan di bawah urus ini. Jadi seluruh jentera kerajaan menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk menyelamatkan nyawa. Sudah pasti barisan hadapan Kementerian Kesihatan menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia dan juga untuk mempertahankan pekerjaan. Jadi syabas kita ucapkan kepada Tan Sri Perdana Menteri yang dalam masa 100 hari amat pantas sekali bertindak. Pertama dengan menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi dan seterusnya memperkenalkan 3 pakej yang kesemuanya berjumlah 290 bilion ringgit. Pakej yang cukup besar dan macam saya kata tadi, sikit sangatlah kita kedengaran kritikan, semuanya memuji. Kerana realitinya rakyat rasa selesa, rakyat menaruh keyakinan kepada kemampuan kerajaan untuk menangani krisis kesihatan dan krisis ekonomi ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu juga berdekatan dan juga korelasinya dengan usaha kita untuk melandaikan graf jangkitan yang kita saksikan sekarang ini. Graf jangkitan pun sudah mula menunjukkan angka 1 digit. Tetapi Datuk Seri, apabila tadi kita bercerita tentang bagaimana pentadbiran Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga seluruh jemaah Menteri Kabinet dalam menangani wabak COVID-19 ini, yang lebih pentingnya di peringkat antarabangsa kita sudah pun menyaksikan beberapa negara-negara maju dan juga membangun yang mana kadar jangkitannya itu sudah pun perlahan ataupun tiada lagi kadar jangkitan, sudah mula membuka semula sektor ekonomi dan boleh bergerak seperti biasa, tidak terkecuali juga Malaysia. Tetapi kalau kita imbas kembali perbincangan Datuk Seri juga dalam beberapa mesyuarat melibatkan wakil-wakil perbincangan mengenai harga minyak dunia dan sebagainya, melihat gambaran tentang komoditi dan juga harga minyak itu juga penting dalam merencana dan juga mencorakkan ekonomi dunia. Jadi bagaimana perjalanan ekonomi dunia itu memberi kesan dan juga dampak kepada ekonomi tempatan, Datuk Seri? Saya mula dengan ekonomi tempatan. Mula-mula kita ada PKP. Lepas tu PKPB. Sekarang ni PKPP. Jadi itu evolusinya, ya. Maknanya mula-mula kita cuma buka sektor-sektor perlu, essential services, perubatan, pertanian. Lepas tu kita buka 9 sektor, ya. Khususnya sektor elektrikal, elektronik di bawah MITI. Lepas tu kita ambil pendekatan kita panggil negative list. Dan hari ini beberapa pengumuman, Kementerian Belia Sukan dah buat pengumuman, Kementerian Pendidikan buat pengumuman. Begitulah evolusinya. Maknanya mula-mula kita tutup, ya, tutup ekonomi negara kita ni, kecuali untuk sektor-sektor perlu, dan kita tutup juga sempadan kita. Sekarang pun tutup lagi kecuali untuk diplomat dan expatriate, ya. Jadi itu evolusinya. Ini juga berlaku di banyak negara kerana untuk menangani masalah COVID ini perlu bukan saja ditutup sektor-sektor tertentu, tapi diadakan SOP yang ketat, ya. Jadi kalau kita lihat pada evolusi ini sekarang ke arah kelonggaran, ya, dan 31 Ogos akan berakhir PKPP. Minta maaf tersasul, ya. Jadi kita 3 fasa tersebut, Jadi dan kalau kita lihat kepada kedudukan ekonomi negara kita juga, pada suku pertama iaitu Januari, Februari, Mac, negara kita pertumbuhannya 0.7%. Dan ini bulan Jun, ya, maknanya bulan 7, mungkin awal bulan 8 kita akan dapat angka suku kedua. Suku kedua ni April, Mei, Jun. Dan banyak menyangkakan bahawa kita ekonomi negara kita dijangka mengusyuk. Malah ekonomi dunia, ya, kalau tahun lepas berkembang 2.2%, ya, dunia, tahun ini mengikut laporan Bank Dunia terakhir hari ini keluar 5.2% menguncuk, ya, negatif 5.2. Negara China antara negara yang paling pesat berkembang di dunia, ya. Tahun lepas 6.2%, tahun ini cuma 1%. Itu pun ada pendapat ialah mungkin 1, ada orang kata mungkin negatif. Jadi itu keadaannya ekonomi dunia menghadapi akan berdepan dengan kesemsetan. Perdagangan dunia lebih 20% menguncuk
tak pernah lagi muncul begitu. Jadi sudah pasti ekonomi negara kita Malaysia terkesan kerana kita ni sebuah negara perdagangan. Kalau tengok kepada, kita lihat kepada minyak petroleum umpamanya, kira-kira 20% hasil kajian pusat datang daripada sektor petroleum. Akhir-akhir ini sehari dua ni sekitar $40 Amerika. Sebelum ini dekat kira-kira sebulan lalu forward kontrak ini negatif, ya. Nak cari tempat nak simpan minyak pun tidak ada, ya. Hampir penuh lah store ataupun tempat menyimpan minyak di offshore, di luar pesisir pantai, ya. Jadi nak simpan minyak ni kita di tanah, bawah tanah boleh, ya. Satu lagi ialah offshore. Jadi satu masa tu penuh, tak ada tempat dah nak simpan minyak, terlalu banyak minyak. Kenapa? Kerana bila berlaku pandemik ini, kapal terbang tak terbang, kereta pun tak berjalan, ya. Jadi bila ekonomi dibuka semula di Malaysia umpamanya, satu masa tu kita nak cari kereta, ya, 10 biji pun susah atas jalan yang ada di Kuala Lumpur. Sekarang ni hampir kembali kepada sedia kala. Kalau terlihat kepada rakyat Malaysia yang mula bekerja, yang kembali bekerja ni kira 85% dah, ya. Maknanya kita tak sampai kepada tahap sebelum ini di segi bilangan yang keluar bekerja, tetapi masih lagi terkesan. Dan yang penting sekali ialah perubahan dalam tingkah laku pengguna dan juga pekerja. Umpamanya dulu tak ramai yang bekerja di rumah, ya. Kalau kerja di rumah ni perkara luar biasa. Sekarang ni kerja di rumah dah menjadi perkara biasa. Dan setengah-setengah syarikat, ya, baru ni masa kita menghadapi masalah besar baru ni, banyak syarikat juga yang 100% bekerja di rumah, ya. Jadilah maknanya kesan kepada ekonomi Malaysia ni, ekonomi dunia yang di tahun ini dijangka merudumlah, negatif ataupun tolak 5.2%, akan memberi kesan kepada negara kita, seluruh dunia malah, ya. Negara China pun, negara gergasi pun menghadapi masalah. Tapi yang penting nak tekankan sekali bahawa prioriti kita dua perkara. Yang pertama ialah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Inilah peranan besar yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan dan Barisan Hadapan. Yang kedua ialah untuk mempertahankan pekerjaan. Kita sedia maklum ada ramalan oleh Badan Pemikir kita, MIR, menyatakan bahawa akan berlaku retrenchment yang akan berhenti kerja 24 juta, ya. Jadi angka terkini yang kita ada hari ini ialah untuk Mac, di mana kira-kira 610,000 yang tak ada kerja, 3.9%. Jadi saya nak sambung sikit mengenai pekerjaan. Malaysia perluasan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan. Program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan. Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat.
Baik, dalam pelancaran semula ekonomi negara itu seperti mana diumumkan oleh Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, subsidi upah yang telah pun diteruskan dan juga dilangsungkan untuk kita melihat bagaimana konotasi dan juga kelangsungan dan juga kesinambungan daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat diteruskan dalam penjana. Jadi kembali bersama dengan Datuk Seri untuk kita menilai dan juga melihat inisiatif dan juga komitmen kerajaan dalam kita memberikan gambaran kepada menangani masalah pengangguran yang semakin membahana dalam peringkat tempatan sekarang ini. Jadi secara asasnya kita melihat situasi pengangguran itu berlaku dalam 3 perkara, yang mana mungkin mereka yang sudah sedia menganggur disebabkan baru habis tamat graduasi belajar dan sebagainya. Yang kedua, diberhentikan kerja sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini. Dan yang ketiganya adalah mungkin disebabkan mereka yang masih lagi ingin mencari pekerjaan dan masih lagi tidak menemui sebarang bentuk peluang pekerjaan. Jadi di manakah kita kata peranan kerajaan dalam menangani dan juga memperhalusi setiap konotasi perkara dan juga elemen pengangguran ini, Datuk Seri? Pekerjaan ni adalah satu perkara yang penting lah. Di Malaysia ni kita ada guna tenaga ataupun yang sanggup bekerja. Penduduk kita 30 juta. Tetapi guna tenaga kita ni kira-kira 15 juta. Yang lain tu sekolah, setengah ada penjara, ya, tak sihat. Jadi 15 juta lebih sikit ni merupakan guna tenaga. Ya. Jadi kerja ni ada 3 jenis lah. Yang pertama, kita kerja dengan kerajaan. Kita ada 1.6 juta ataupun kita pencen ada 850 ribu. Jadi yang pencen dengan bekerja ni 2.45 juta lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja dengan swasta, ya. Yang ketiganya ialah kerja sendiri, ya. Sendiri pula bagi dua pula. Ada yang kerja sebagai profesional, sebagai usahawan, ada pekerja informal sector, Makcik Kiah ke Puan Raziah ke umpamanya, ya. Ini adalah mereka yang bekerja dalam kita kata sektor informal yang sekarang ini semakin besar dalam negara kita. Jadi yang pertama saya nak tekankan, pekerjaan penting demi maruah diri. Dengan pekerjaan kita ada pendapatan, boleh makan, sewa rumah, boleh mulakan keluarga, boleh beli kereta. Jadi kalau tak ada kerja tu melibatkan maruah kita, ya. Jadi pentinglah. Jadi dalam Malaysia kita ni jarang-jaranglah menghadapi masalah pekerjaan, ya. Pekerjaan tu banyak sehingga kan kita ada lebih 2 juta pekerja asing dalam negara kita. Malaysia ini melambangkan betapa banyaknya peluang pekerjaan dalam negara kita, ya. Jadi negara kita ni kita panggil sentiasa dalam keadaan full employment ataupun guna tenaga penuh. Biasanya dalam ahli ekonomi meletakkan angka 4% sebagai tahap full employment. Maknanya kalau kadar pengangguran itu ialah 4%, itu dianggap sebagai kadar full employment, ya. Sekitarlah, ya. Jadi sekarang ni kita bulan Mac 3.9 % kadar pengangguran. Jadi itu pun boleh anggap sebagai kadar full employment. Tapi Jabatan Perangkaan ada buat jangkaan bahawa tahun ini kadar pengangguran naik 55%, ya, 55%. Jadi kira-kira 800,000 orang akan menganggur. Itu jangkaan Jabatan Perangkaan. Dan inilah sebenarnya yang mendorong kerajaan, ya, untuk bekerja keras lah. Tadi Perdana Menteri cakap tentang subsidi upah, ya. Subsidi upah ni mula-mula 3 bulan. Tapi bila kerajaan Tan Sri, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, saya mendengar pandangan dari pelbagai pihak, maka kerajaan buat keputusan untuk tambah 3 bulan lagi. Jadi betapa prihatinnya kerajaan pada rakyat. Apabila kita berjumpa dengan masyarakat PKS umpamanya, satu tabung dana dipanggil SRF, kan? Dalam bahasa Inggerisnya SRF lah, Relief Fund, jadi mula-mula 5 bilion. Bila banyak permintaan ditambah Bank Negara lagi 5 bilion, jadi 10 bilion. Yang penjana jadi tambah lagi 6 bilion. Jadi saya nak cerita bagaimana kerajaan amat responsif kepada kehendak rakyat dan diubah suai beberapa pakej rangsangan prihatin dan penjana ini berdasarkan kepada lebat urus. Jadi seperti Saudara Ismail sebut tadi, ialah kita ada yang menganggur. Lepas itu ada yang ada kerja kena buang. Ada mungkin dia nak baiki, dia dah kerja dah, nak baiki peluang pekerjaan. Jadi yang menganggur ni biasanya mereka yang berpendidikan rendah sedikit, ya, ataupun mereka kalau belajar pun dalam bidang-bidang yang permintaannya tak banyak, ya. Jadi yang kena buang kerja, retrenchment,
kita menjangkakan banyak retrenchment ni maknanya kena buang kerja. Tapi kalau kita ni informal sector bukan kena buang, kita tak ada kerja lah. Jadi retrenchment bermakna kena buang kerja. Jadi mengikut angka per keso terkini, yang kena buang kerja ni, yang berhenti kerja ni ialah kira-kira 40,000. Ini adalah yang menyumbang per keso, ya. Yang tak sumbang per keso dia tak ada dalam database tersebut. Jadi itu yang maknanya dia ada kerja, kena berhenti kerja lah. Ada juga yang berhenti tetapi ada gaji separuh. Umpamanya dalam sektor aviation, penerbangan umpamanya, ada juruterbang ataupun cabin crew yang masih bekerja tetapi dikendaki untuk kurangkan gaji. Jadi ada pelbagai. Tak apa pun ini semua manifestasi kepada keadaan ekonomi yang kurang baik. Jadi kalau ekonomi itu mantap, maka bilangan pekerjaan itu banyak. Senang dapat kerja, tak payah pergi interview banyak-banyak kali. Ini kadang-kadang kita dengar seorang yang mencari kerja interview 30 kali, dulu mungkin 10 kali. Sekarang 30 kali, 50 kali pun tak dapat juga. Ini manifestasi betapa sukanya pasaran buruh. Itu sebabnya yang pertama ialah nak selamatkan nyawa. Yang kedua nak mempertahankan pekerjaan, ya. Salah satu tujuan kerajaan bukan saja perkenalkan subsidi upah tetapi melebarkannya, dan juga ya 9 package baru ni penjana 9 bilion, ya, untuk membantu mewujudkan pekerjaan, melatih anak muda. Jadi itu betapa pentingnya, ya. Package yang penjana ini 35 bilion, ya. 9 bilion adalah khusus untuk mempertahankan pekerjaan dan juga untuk mewujudkan peluang kerjaan baru. Jadi pekerjaan ini satu perkara yang penting. Kalau kita tak ada kerja, kita rasa ialah harga diri kita tercabar, morah kita tercabar, ya. Jadi itulah prioriti kita hari ini, ialah untuk pastikan bukan saja kita wujudkan peluang pekerjaan baru tapi untuk mempertahankan pekerjaan yang ada hari ini. Dalam pada itu kita harus sedar bahawa ini bukan satu kerja yang senang, ya. Jadi apabila umpamanya sekarang ini kerajaan sudah buka 100% hampir, kan, maka kita pun dah banyak, maka dia akan beli petrol, boleh beli petrol, stesen minyak dapat bisnes. Dia pergi ke restoran umpamanya, kedai runcit. Jadi maknanya kitaran wang ini, ya, wang akan berkitar dalam negara kita dan ini akan menjana ekonomi. Dengan itu yang dahulunya mungkin PKS yang bekerja tepi jalan sebagai peniaga kecil goreng pisang dulu tutup teruslah. Kerana apabila kita buka ekonomi ini, apabila orang kerja kilang pergi kerja dengan syarikat kerja kerajaan, maka ini akan membawa pada permintaan dan itu akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi itu sebabnya kita nampak umpamanya esok, ya, hari pertama buka rentas sepadan, tak payah dulu kena pergi balai polis, setengah tu tak dapat menangis. Yalah, kita lah lama berpisah dengan yang kita sayang, mak ke isteri ke, esok dah tak ada apa dah. Jadi maknanya kita jangka, ya, tempahan untuk penerbangan, untuk hotel, dan saya rasa rakyat Malaysia ni ramai juga yang rasa tertekan jugalah dalam keadaan, ya, dalam keadaan ini. Jadi esok sudah pasti mulai esok maknanya permintaan itu akan bertambah. Ini akan beri kesan baik kepada sektor pelancongan. Okey. Tapi Datuk Seri, apabila Datuk Seri bercerita tentang permintaan yang akan bertambah apabila kita membuka lebih banyak sektor ekonomi, kalau boleh kita melihat sepanjang tempoh PKP dengan PKPB dan juga PKPP ini banyak digalakkan untuk kita melaksanakan gig economy, peluang pekerjaan dalam gig economy, penggunaan teknologi digital dan juga bagaimana PKS ini boleh dikesenambungkan dengan teknologi digital dan juga gig economy ini. Tetapi persoalan yang penting ialah pertama, ekonomi digital itu adalah bergerak sebagai enabler ataupun untuk memudah cara bagi sesuatu bentuk perniagaan. Persoalannya yang pertama, sekiranya bentuk perniagaan itu pun tidak ada produk ataupun perkara yang nak dipasarkan, bagaimana ekonomi digital ini akan membantu menjadi pemudah cara. Dan yang kedua, kebolehcapaian kepada gig ekonomi ataupun ekonomi digital ini di kawasan-kawasan luar bandar ataupun kawasan-kawasan yang desa. Dan kalau kita melihat secara asasnya, Foodpanda sendiri pun ataupun beberapa penghantar makanan sendiri pun tidak ada di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di desa. Jadi bagaimana kerajaan melihat dan juga menelusuri kita kata permasalahan dan juga kebolehcapaian kepada gig ekonomi dan ekonomi digital ini? Yang pertama, struktur ataupun lanskap ekonomi ini sudah pasti akan berubah, ya. Sebelum pergi pada gig ekonomi ini, umpamanya permintaan untuk ruang pejabat.
saya ada kawan yang ada pejabat. Kalau dulunya dia kata dia sewa 10,000 kaki persegi. Sekarang kerana sebahagian daripada pekerja boleh kerja di rumah, ya, maka dikurangkan ruang pejabatnya. Kalau dulu 10,000, sekarang ni 5,000. Jadi ini akan ada kesan kepada permintaan untuk ruang pejabat. Jadi maknanya perubahan dalam lanskap ekonomi itu. Jadi gig ekonomi ini satu perkara yang memang dah digalakkan oleh kerajaan. Ada pelbagai perancangan, ada blueprint untuk menggalakkan gig ekonomi, ada MDEC, ada SME Corp. Ini antara beberapa agensi kerajaan yang mainkan peran penting untuk menggalakkan gig ekonomi. Banyak cabaran dan itu sebabnya apa yang berlaku ini ialah orang kata ialah apa yang berlaku ini ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Maknanya kalau kita tidak ada COVID ni, maka kita mungkin tak bagi perhatian yang serius pada kesihatan, kita relax dalam keadaan biasa. Ya, bila ini berlaku, maka kaedah perniagaan berubah, ya, perniagaan atas talian, Foodpanda, ya, sebagainya, delivery, ya, logistik, sektor logistik berkembang dengan pesat, ya. Memang itu masalahnya ialah capaian itu di kampung-kampung, tapi jangan kita perkecilkan. Kita ada lebih 1,000 pusat internet desa. Di Parlimen Jeli saya sendiri ada 10 pusat internet desa. Jadi dalam keadaan sekarang kita kena transformasikan. Apa yang kita kena buat sekarang ini, kerajaan menyediakan pelbagai ataupun banyak peruntukan disediakan untuk memungkinkan gig ekonomi. Umpamanya 70 juta ringgit disediakan untuk promosikan digital ekonomi. Ya, peruntukan disediakan tak lain 500 juta. Untuk transformasi PKS, antaranya ialah untuk menggalakkan perniagaan atas talian, dan MDEC sudah mengadakan banyak kursus online free of charge, ya, online untuk menggalakkan. Jadi apa yang kita lakukan sebagai contohnya, yang lebih 1,000 pusat internet yang seluruh negara ini hendaklah, kalau dulu cuma untuk pelajar buat homework, cikgu-cikgu untuk prepare bahan untuk kuliah umpamanya. Sekarang ni kita lihat harus lihat pusat internet desa ini sebagai pusat untuk menggalakkan, ya, digital adoption, ya, penggunaan digital ekonomi ini. Kerana di kampung-kampung pun, ya, sekarang ni sudah ada Facebook, ya, tempat saya umpamanya ada seorang yang terlibat dalam perniagaan pizza yang mendapat bantuan daripada MDEC 7-8 tahun dahulu, ya, 10,000 saja, tapi sudah berkembang, ada 7 orang pekerja. Jadi maksud saya yang dua perkara. Yang pertama, kita sudah ada infrastruktur, ya, maknanya 1,000 lebih seluruh negara dah ada dah. Tetapi kita kena transformasikan. Jadi COVID memberi peluang kepada kita untuk kita adaptasi apa sudah ada ini. Yang banyak kelemahan-kelemahan ini kita kena cari model baru. Macam mana transformasikan model internet desa ini untuk menjadi internet desa, pusat internet desa ini sebagai pembangkit kepada kemajuan ekonomi luar bandar juga, bukan bandar saja, ya. Jadi itu di segi transformasi. Tapi betul lah, di segi akses itu satu perkara yang perlu kita, sudah pasti kerajaan akan beri perhatian, ya. Dan maknanya ini menjadi pembangkit. COVID menjadi pembangkit kepada usaha-usaha untuk merancangkan lagi gig ekonomi, freelance ekonomi ataupun ekonomi bebas ni menjadi satu kebiasaan, ya. Jadi anak-anak muda, saya semalam berkebetulan jumpa seorang kawan, Azhari Pasarmen panggilnya. Dia berniaga di Pasar Selayang, ya. Ada tak silap 8-10 motosikal delivery, ya. Azhari ini sudah pun berjaya, dan Azhari akan dibantu oleh kerajaan untuk meningkatkan pekerjaan. Dia sudah ada tapak, ada dah 8-10 motosikal yang bersama dengan beliau. Jadi dia terima order daripada pelbagai pihak di Pasar Borong ini dan dihantar dengan motosikal. Jadi ini semua perniagaan ini semuanya berkembang dalam masa COVID ini. Jadi ada hikmah. Jadi kita kena ambil peluang sepenuhnya daripada termasuklah anak muda yang baru graduate, ya. Peluang ini peluang yang terbaik, ya, dan kerajaan merupakan pembangkit, dan MDEC merupakan salah satu badan utama bersama SME Corp untuk menggalakkan perniagaan atas talian ini. InsyaAllah mungkin peluang itu boleh digunakan dan juga ditambah baik ataupun diambil secara lebih besar lagi melihat kepada figura Azhari yang diberitahu oleh Datuk Seri tadi. Satu perkara yang cukup baik untuk kita melihat hikmah di sebalik penghidupan di era ataupun di zaman pandemik COVID-19 ini.
Dalam menjalani kehidupan norma baru, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk menggunakan pembayaran tanpa sentuh atau contactless payment. Untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-Penjana yang bernilai RM750 juta, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia. Kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Rasminya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Datuk Seri, mungkin untuk kita mengubah sedikit lanskap dan juga atmosfera perbincangan kita pada malam ini, kita memberi tumpuan kepada mereka yang memberikan ataupun mendapat manfaat hasil daripada pakej rancangan ekonomi dan juga pelancaran semula ekonomi negara penjana. Tetapi persoalan yang penting, apabila 3 perkara ataupun peruntukan yang digagaskan oleh kerajaan masih lagi berlaku, kita kata rungutan ataupun kita melihat bagaimana rakyat dalam hal ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan secara total kepada perkara itu dari segi penerimaan bantuan, penerimaan geran, peruntukan yang diberikan dan juga beberapa perkara-perkara yang telah pun dimaktubkan dalam pelan tersebut. Jadi bagaimana dalam hal ini Datuk Seri dan juga jemaah menteri yang terlibat dalam pengurusan dan juga pentadbiran tersebut melihat agar setiap bantuan itu sampai ke akar umbinya mengikut kepada garis panduan dan juga objektif yang telah pun ditetapkan? Ini ditekankan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tak guna kita ada perancangan yang hebat, ya, tetapi tidak laksanakan dengan baik. Maka setiap mesyuarat, ya, kita hari ini pernah mesyuarat, biasa mesyuarat hari Isnin tapi semalam cuti umum, maka kita mesyuarat hari Selasa. Setiap minggu kita mesyuarat. Perkara pertama ialah, ajanda pertama ialah Perdana Menteri nak tahu pelaksanaannya macam mana. Sebagai contohlah, umpamanya BPN ni, bantuan prihatin, ya, sebagai contohnya, ada berapa ratus ribu, tak silap saya 200,000, 400,000 yang tercicir lah. Maknanya mereka oleh kerana sebagai contohlah, umpamanya kita dapat rayuan daripada pekerja-pekerja utusan Malaysia. Mungkin rekod lembaga hasil dalam negeri sebelum ni okeylah, dapat pendapatan yang mereka tak layak terima BPN mungkin, ya, setengahnya. Tetapi realitinya dah 2 tahun tak kerja, kosonglah pendapatan. Jadi maknanya kerajaan mendengar ini semua, dan sebahagian banyak juga lah, kalaupun saya tak pasti angkanya, tetapi sebahagian besar juga rayuan ini diterima oleh kerajaan. Maknanya Perdana Menteri menekankan tentang pelaksanaan. Tadi Perdana Menteri mengarahkan supaya yang dapat bantuan makcik kia apa semuanya, kita bukan setakat bagi bantuan, ya, macam geran prihatin 3,000. Kalau dia mikro SME dapat 3,000, ya. 3,000 dan mungkin dapat BPN 1,600, tapi untuk geran prihatin ni 3,000. Jadi Perdana Menteri nak tahu makcik kia dapat 3,000 tu dia buat apa? Dia kembali jual goreng pisang ke, ataupun dia buat kerja lain ke, ya. Kerana tujuan kerajaan memberikan bantuan itu ialah untuk memulihkan perniagaan, dimulakan kembali, ya. Jadi PM nak tahu, ya, sama ada bantuan diberikan itu benar-benar dimanfaatkan oleh penerima itu. Jadi pelaksanaan ini amat penting sekali. Begitulah juga bantuan-bantuan lain. Umpamanya SRF ini adalah untuk PKS, ya, struktur semula pinjaman mereka, ya. Kita ada juga microkredit, ya, 700 juta disalurkan melalui BSN dan juga Tekun, ya. Jadi kita nak tahu apabila dibantu ini sama ada mereka mampu untuk menghidupkan semula pekerjaan. Umumnya kita dapati bahawa
kebanyakan bantuan yang disalurkan itu memang sampai kepada penerima. Yang masalah kita ialah sektor yang kita panggil sektor informal. Informal ini mereka tak mencarum pada EPF, tak mencarum pada Perkeso, tidak ada daftar SSM. Tapi kalau ada daftar, tak ada masalah. Geram prihatin ke nak dapat bantuan daripada SOKSO bila berhenti kerja umpamanya. Jadi ini cabaran kita. Oleh demikian, di masa depan ni kita kena maknanya database kita ni, ya, pekanan data hendaklah kita mantapkan. Sekarang ni kita ada mungkin mengenai Mak Cekiah ni ada pihak berkuasa tempatan, ada SSM kata-kata MARA ada. Jadi Jabatan Perangkaan yang berkebetulan di bawah Jabatan Perdana Menteri kan sudah pun diarah supaya Jabatan Perangkaan sudah pun mengadakan perbincangan dengan PBT seluruh negara supaya kita dapat mantapkan. Ini kata-kata PKS berapa 900,000 umpamanya. Itu yang daftar SSM, banyak lagi rupa-rupanya yang tak berdaftar. Jadilah antara. Jadi yang tercicirnya adalah sebahagiannya adalah mereka yang bekerja dalam informal sector. Jadi COVID ini hikmahnya ialah ia menjadi pemakin kepada kerajaan untuk memastikan penggunaan data kita ini tepat. Apabila ada masalah, bencana ke krisis, kita tahu ke mana nak salurkan bantuan yang kita nak sampaikan pada rakyat. Baik. Datuk Seri, apabila kita melihat tempoh ketika ini sehingga masuknya pada bulan Jun 2020, mungkin seawal tahun lalu ataupun bermula tahun lalu, setiap individu perniagaan ataupun kita kata syarikat-syarikat multinasional juga syarikat gergasi sudah mempunyai perancangan tahunan untuk tahun 2020. Bagaimana membiayai keuangan, merancang keuangan dan juga perjalanan pembangunan kendiri dari segi keuangan mereka sendiri. Tetapi disebabkan COVID-19, segala-galanya menjadi terencat dan segala-galanya menjadi seolah-olah dijedakan seketika. Apa yang penting adalah kalau kita melihat tempoh 6 bulan untuk pemulihan jangka pendek itu diberikan penumpuan kerajaan untuk kembali membuka semula sektor ekonomi, aliran tunai yang kita kata normal dalam kalangan masyarakat dan juga yang lebih penting adalah untuk menggalakkan perbelanjaan yang lebih rancak dalam kalangan masyarakat. Tetapi apa selepas itu Datuk Seri untuk kita melihat menjelang tahun 2021 dan juga tahun-tahun seterusnya, adakah keadaannya itu dan juga penumpuannya masih serupa atau ada beberapa perubahan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan? Tadi saya Ismail sebut tentang aliran tunai. Ini antara masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil, besar, termasuklah syarikat gergasi pun mereka menghadapi masalah aliran tunai. Itu sebabnya ada untuk PKS, ada untuk sederhana, ada juga untuk syarikat besar. Ya. Umpama dana jamin 50 bilion disediakan untuk memulihkan syarikat-syarikat besar. Syarikat-syarikat besar menstruktur kembali pinjaman mereka. Jadi bantuan ini adalah sementara lah, bukan selama-lamanya. Ya. Bantuan ini ialah untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga rakyat yang terkesan dalam tempoh COVID ini dapat membeli makanan dan juga menyara keluarga dan seterusnya, memulakan kembali perniagaan. Dan umumnya bantuan ini sehingga bulan Disember 2020. Ada juga bantuan-bantuan yang akan dipanjangkan sehingga 2021. Ya. Maknanya ini sementara tahun ini untuk memastikan bahawa rakyat dapat menengani apabila pendapatan jadi sifar. Ya. Mungkin kalau mengikut kajian banyak pihak, ya, dan negara lain-lain, tak ramai rakyat Malaysia yang mempunyai simpanan yang membolehkan mereka survive sebulan dua. Ya. Jadi itu penting sekali yang pastikan rakyat ada kita kata food on the table tadi. Ya. Jadi sekarang ni ialah kita ada rancangan ni biasalah jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Ya. Jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Ya. Dulu kita ada dasar ekonomi baru. Ya. Tempohnya ialah 20 tahun. Kita bulan Oktober lalu kita lancarkan wawasan kemakmuran bersama. Tempohnya 21 sampai 2030. Tempohnya ialah 10 tahun. Jadi yang penting sekarang ni apabila kita merancang, kita sudah bermula merancang untuk jangka panjang. Ya. Kementerian Kewangan bertanggungjawab dalam merangka rancangan jangka pendek dan sebahagian daripada jangka sederhana. Saya di unit perancangan ekonomi tanggungjawab kepada rancangan jangka panjang, wawasan kemakmuran bersama, rancangan 5 tahun dan juga sebahagian daripada rancangan jangka sederhana. Jadi untuk rancangan itu yang penting dalam konteks COVID ini ialah banyak perkara sudah berubah.
Tadi Ismail sebut tentang gig ekonomi, freelance ekonomi bebas, keperluan pejabat yang mungkin berubah. Dulu banyak perlu pejabat, ya. Sekarang ni oleh kerana kerja di rumah, ya, hotel-hotel yang dulunya, ya, mungkin bisnes bagus, sekarang ni 3-4 tahun ni mencabar, industri penerbangan, pengangkutan, keselamatan, kesihatan. Jadi lanskap akan berubah, ya. Maknanya kalau sekarang ni kita ada kita panggil property overhang, rumah-rumah yang tidak terjual. Betul. Ini akan menjadi masalah buat beberapa ketika, ya. Kalau sebelum ini pun bermasalah, maka COVID akan jadi masalah lagi. Maka salah satu perkara yang kita bincang dalam Majlis Nakan Ekonomi ialah bagaimana kita nak selesaikan rumah-rumah dan juga hal tanah yang tidak terjual. Sebelum ini pun COVID menambahkan masalah. Yang pentingnya lanskap selepas ini akan berubah. Pendigitalan akan lebih meluas, e-learning, sekolah-sekolah pun, ya, kita kena, anak-anak kita kena ada laptop, ya, akses kepada broadband di kampung-kampung, internet akses kena tingkatkan. Jadi maknanya lanskap mengubah, maka rancangan jangka sederhana panjang hendaklah mengambil kira lanskap ekonomi yang berubah. Jadi maknanya itu sudah barang tentu akan terjadi. Ini yang berlaku ni pada pandangan saya, ya, akan meninggalkan kesan jangka panjang, ya. Sama ada industri pelancongan, industri peruncitan, ya, industri penerbangan, pengangkutan, gig ekonomi. Jadi rancangan jangka panjang insya-Allah yang kita sudah mula rangka ini melalui Majlis Nakan Ekonomi dan juga unit perancangan ekonomi, maka tumpuan kita selepas inilah kita selesai dulu. Yang penting hari ini ialah kesihatan dan pekerjaan, ya. Mana kita dah stabil keadaan ini, maka kita perlu kepada jangka panjang. Untuk itu kita perlu kestabilan politik, kita perlu keyakinan kepada sistem kita, institusi kita, ekonomi negara kita, keyakinan pelabur, umpama pelabur dalam negeri kena yakin dalam negara kita ini, kita perlu keyakinan pelabur luar negara. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita titik beratkan dalam jangka sederhana jangka panjang, ya. Baik. Kita melihat tempoh 6 bulan itu cukup relatif dalam kita melihat bagaimana kesan dan juga dampak bagi setiap pelan dan juga pakej-pakej yang dilaksanakan oleh kerajaan memberikan impak dan juga perubahan dalam lanskap ekonomi negara. Datuk Seri bersama kami dalam bicara naratif. Datuk Seri, tadi kita dah pun menceritakan tentang bagaimana kita melihat lanskap ekonomi di peringkat tempatan, pakej yang diberikan oleh kerajaan dalam merangsang semula ekonomi dan juga pemulihan yang masuk kepada fasa seterusnya dan juga dalam tempoh 6 bulan ini. Tetapi pokok persoalan asas yang paling penting adalah apabila tadi kita memberikan tumpuan kepada sektor ekonomi di peringkat tempatan yang akan digerakkan. Bagaimana pula dengan kebergantungan kita terhadap sektor-sektor ekonomi di peringkat antarabangsa yang mana kita melihat kebergantungan sektor ekonomi tempatan kepada syarikat multinasional, peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat gergasi antarabangsa dan juga kemasukan industri antarabangsa dan juga pelabur asing terhadap dalam negara disimpulkan untuk bicara nanti pada malam ini, Datuk Seri. Sembadan negara kita ditutup, ya, kecuali bagi hal-hal kecemasan lah. Sekarang ini dibuka untuk diplomat dan expatriate, termasuklah pelabur-pelabur asing. Maka kenapa kita buka untuk pelabur asing, expatriate? Kerana kita memahami betapa pentingnya kita teruskan perdagangan dan hubungan pelaburan dengan negara luar. Kerana negara luar ini main peran penting dalam menentukan kedudukan ekonomi negara kita Malaysia. Jadi sekarang ini oleh kerana kita sedia maklum bahawa salah satu punca COVID ini ialah daripada luar negara. Kita import akhir-akhir ini umpamanya pekerja asing yang berada di pusat-pusat tahanan, ya. Jadi yang COVID tempatan ini tak banyak. Itu sebabnya kenapa diperketatkan kawalan sempadan. Tetapi dalam jangka tertentu, mungkin sebulan, 2 bulan, kita kena fikirkan bagaimana nak buka. Yang pertama untuk pelaburan, sudah pun dibuka pelan-pelan, ya, kemasukan expatriate. Yang kedua pelancong, kerana dalam ekonomi Malaysia ni pelancongan ni kita punya pendapatan pelancongan kira-kira hampir 100 bilion satu tahun. Dan yang bekerja sektor pelancongan kira 3.5 juta. Yang langsung tidak langsung, sektor cukup penting. Ini juga melibatkan hubungan kita luar negara dan keperluan kita buka sempadan. Dan ini adalah satu perkara yang kerajaan sudah mula memikirkan. Bilakah masa yang sesuai, sudah pasti tertakluk kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Jadi sebagai sebuah negara yang banyak bergantung perdagangan dan juga pelaburan luar negara, kita tak boleh lari dari perkara ini. Jadi kita kena lihat perkara ini secara proaktif, ya. Kerana pasaran kita ni kecil, 30 juta ni cuma mampu
mampu membeli, kuasa belinya ada besar juga, tetapi kuasa beli kita ni ataupun potensi kita akan dapat diperbesarkan lagi dengan pasaran luar negara. Penting bagi negara kita. Jadi itulah antara perkara-perkara. Jadi maknanya ada sekarang ni pandangan bahawa kita bermula dengan umpamanya negara jiran, Singapura ke Brunei, Thailand, itu pelancongan. Tapi kalau pelaburan, kita pelaburan daripada Eropah, daripada Amerika, daripada Jepun dan Korea. Jadi ini perkara yang perlu kita putuskan dan kita harap akan tiba masanya. Yang penting kita kena pastikan bahawa tahap persediaan kita dari segi testing, ujian COVID umpamanya, kemampuan jentera kesihatan kita lah, dan sudah teruji. Kementerian Kesihatan ada kemampuan untuk menjalankan testing lain-lainnya. Oleh itu kita sudah bina kekuatan, ada kapasiti. Maka pada pandangan saya kita harus mula membicarakan, membincang, memikirkan tentang bagaimana kita boleh secara pelan-pelan buka sempadan negara kita untuk pelancongan, untuk pelaburan, perdagangan, kerana kita banyak bergantung kepada negara luar. Baik. Satu penjelasan yang kolektif dan juga terima kasih atas penjelasan tersebut Datuk Seri. Konklusi yang cukup baik untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini. Sudah semestinya apa yang digagaskan dalam pelancaran semula ekonomi negara dalam kita memastikan tempoh 6 bulan tersebut untuk kita masih membuka semula ekonomi dan juga memulihkan semula ekonomi negara. Diharapkan dengan graf jangkitan COVID-19 yang sudah pun mula menunjukkan jangkitan ataupun kadar 1 digit sekarang ini membuktikan bahawasanya kita sudah bersedia untuk membuka semula beberapa sektor ekonomi dan hampir keseluruhan sektor ekonomi. Kita harapkan agar apa yang diimpikan oleh pihak kerajaan dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk kita mengembalikan Malaysia kepada satu kehidupan yang lebih baik dan juga kita hidup dalam norma baru ini akan dapat direalisasikan. Terima kasih sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Kerana bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah satu perkongsian yang cukup baik. Kita sama-sama sokong dan juga kita melihat dan juga kita tekuni dengan penyuluhan lebih mendalam terhadap lanskap dan juga atmosfera ekonomi semasa yang banyak digerakkan oleh kepimpinan kerajaan terkini dalam memastikan kesihatan awam dan juga kepentingan ekonomi dijaga bersama. Terima kasih bersama bicara nanti pada malam ini. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam.